أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Infitar. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 19 ayat. Dinamakan surah Al-Infitar, yakni terbelah, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan tentang saat berlakunya hari kiamat ialah ketika langit terbelah. Intisari kandungannya menggambarkan kehancuran alam dunia dengan segala isinya pada hari kiamat, lalu digantikan dengan alam yang baharu, alam akhirat. Pada saat itu manusia dibangkitkan hidup semula untuk menerima balasan, dan masing-masing akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Sungguh zalim manusia yang tergamak menderhaka pada Allah yang maha melimpah nikmatnya. Tuhan yang telah mengaturkan kejadian manusia, lalu menjadikan anggota-anggotanya sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuhnya sama padan dengan kekuatannya. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendaki Allah Ta'ala, disusunnya kejadian manusia. Kepada golongan yang ingkar ditegaskan, sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu.
bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Kemudian diterangkan bahawa manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawal segala bawaannya serta menulis segala amalnya. Mereka mengetahui apa yang dilakukannya. Setelah itu dijelaskan bahawa gunanya catatan malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan akan beroleh sebaik-baik balasan. Sebaliknya orang-orang yang bersalah buruk padanya. Surah ini diakhiri dengan menerangkan hakikat hari akhirat. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala perkara pada hari itu tertentu bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u fatarat wa iza al-kawakibu intatharat wa iza al-biharu fujjirat wa iza al-kuburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan dan apabila lautan pecah bercampur bau dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Setelah semuanya itu berlaku, mengetahuilah tiap-tiap diri akan apa yang telah dikerjakannya dan yang ditinggalkannya. Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya, ia menyusun kejadianmu. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Infitar, surah yang ke-83 daripada susunan surah-surah Al-Quran pada juzuk yang ke-30. Dan ayat yang kita tafsirkan bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Surah Al-Infitar merupakan surah Makkiyah, mengandungi 19 ayat. Diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Dinamakan dengan nama Al-Infitar kerana permulaan surah ini yang berbunyi Iza as-sama'u fatarat, ay insyaqqat, apabila langit itu terbelah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah yang lain yang sama erti dan makna dengannya, yakni surah Al-Muzammil, as-sama'u munfatirun bih, dan ketika mana langit terbelah. Hubung kait surah ini dengan surah sebelum ini At-Takwir dan surah selepas ini Al-Insyiqaq dalam menerangkan tentang hari kiamat dan juga hiruk pikuknya, kedahsyatannya sebagaimana yang telah disebut dalam surah-surah sebelum ini. Kandungan surah ini, oleh kerana ia surah Makkiyah, maka penegasannya tentang urusan-urusan akidah. Dan penegasan di sini ialah berupa keimanan kepada perkara gaib yang menjadi salah satu keimanan utama, iaitu berlakunya hari kiamat, hari di mana dunia ini dihancurkan dan diubah, hari di mana manusia akan dibangkitkan semula, hari di mana orang-orang yang baik mendapat balasannya dan orang-orang yang jahat mendapat akibatnya. Dimulakan surah ini dengan menerangkan tentang kejadian-kejadian alam yang merupakan petanda-petanda besar kepada kiamat, iaitu terbelahnya langit, berguguran bintang-bintang, melimpah ruah laut sehingga menjadi satu, dan dibongkarkan kubur-kubur, dibalikkan bumi dan tanah ini sehingga mayat-mayat yang berada di bawah bertukar menjadi berada di atas. Maka ini disebut pembongkaran kubur dan kebangkitan semula. Kemudian dimulakan surah ini juga dengan memberitahu tentang penyesalan manusia terhadap apa yang telah mereka lakukan
dan apa yang telah mereka tinggalkan daripada apa yang diperintahkan. Kemudian surah ini mengingatkan tentang kejahatan manusia dalam mengingkari nikmat daripada Tuhannya dan kecuaiannya dalam membalas nikmat dan kebaikan Allah dengan bersyukur dan mentaati sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipu kamu? Apa yang memperdayakan kamu daripada mentaati Tuhan yang Maha Pemurah? Kemudian surah ini menceritakan sebab keingkaran manusia terhadap hari kebangkitan dan menjelaskan bahawa semua amal manusia itu dipelihara dan ditulis yang diawasi oleh malaikat-malaikat yang bernama kiramun katibun atau kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang amanah, yang mencatat setiap perbuatan yang dilakukan. Kemudian surah ini disusuli dengan menerangkan tentang kesudahan setiap manusia dan pembahagiannya kepada dua kelompok utama. Tiada kelompok yang ketiga. Sama ada ia menjadi kelompok yang bernama abrar, ini kelompok yang melakukan kebaikan. Perkataan abrar sama ada memberi maksud orang-orang yang melakukan kebaikan, ataupun orang yang dalam hidupnya dominasinya kebaikan, ataupun orang yang kebaikannya diterima oleh Allah. Maka Allah ampunkan dosa yang lain. Maka ini golongan abrar. Dan yang kedua disebut golongan fujar. Fujar ialah golongan yang melakukan jinayah atau yang melakukan penderhakaan kepada Allah SWT. Dan bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang kesudahan mereka, sama ada syurga ataupun neraka. Dan surah ini diakhiri dengan memberi peringatan yang keras tentang hari kiamat yang bakal menjelang, yang pasti berlaku. Yang dikenali juga sebagai Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari di mana manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Hari di mana manusia cuma bimbangkan diri mereka, tidak anak mereka, tidak pasangan mereka, tidak ibu bapa mereka, melainkan diri mereka kerana kedahsyatan pada hari tersebut. Dan hari di mana Allah SWT adalah hakim mutlak. Tiada syafaat yang diterima melainkan dengan izin Allah. Tiada lagi pembantu dan penolong. Tiada lagi sebab-sebab yang akan menjadikan manusia tenang. Kerana kuasa mutlak itu kepada Allah SWT. Tiada diizinkan berkata-kata. Tidak ada diizinkan bercakap. Semuanya kerana kuasa Allah yang mutlak yang dizahirkan pada hari itu. Dan khulasah surah ini, Allah Ta'ala menerangkan dalam khulasah kepada ataupun ringkasan kepada semua kandungan surah yang kita bacakan ini tentang apakah manusia memilih untuk menjadi golongan su'ada, ini golongan bahagia, atau memilih menjadi golongan ashqiya, ini golongan yang celaka. Itu khulasah daripada surah ini. Kelebihan surah ini, ada dua hadis yang menerangkan kelebihan surah ini. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sebagaimana kita bacakan juga dalam penafsiran surah At-Takwir. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ila al-qiyamah ra'yal ain." Siapa yang ingin mengetahui hari kiamat, ingin melihat bagaimana kiamat dengan pandangan matanya, maka hendaklah dia membaca surah Iza syamsu kuwirat, Iza sama'un fatarat, Iza sama'un syaqqat. Ini 3 surah berturutan. Kita dah sebut At-Takwir sebelum ini. Dan ini infitar, kelak nanti surah Al-Insyiqaq. Ketiga surah ini kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat gambaran kiamat sebagaimana dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, artinya untuk mudah dia fahami, ini 3 surah yang menggambarkan kiamat dengan cara mudah sebagaimana dilihat dengan mata kepala sendiri. Ketiga surah ini. At-Takwir sebelum ini, Al-Infitar yang kita tafsirkan pada malam ini, dan Al-Insyiqaq yang akan datang. Dan hadis kedua, tentang kelebihan surah ini, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dan asal hadis ini dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Ia menjadi imam kepada salat Isyak lalu membaca dengan bacaan yang panjang, sehingga menyukarkan orang-orang yang mengikutinya. Dia panjang bacaannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal, "Afattan anta ya Muaz?" Apakah kamu ingin mengundang fitnah, wahai Muaz? Artinya, apakah kamu ingin menjadikan manusia lagi dari agama? Afattan anta ya Muaz? Kan di antara tugas para pendakwah
ialah mengelakkan apapun perbuatan, kataan yang boleh menyebabkan manusia ini lagi daripada agama. Khususnya perbuatan dan perkataan yang bersifat tasyaddud. Maksudnya yang bersifat keras ataupun kita katakan yang bersifat menyukarkan. Menyukarkan. Kerana asas kepada agama Islam ini ialah mudah. Wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tak jadikan dalam agama ini ada yang sukar, ada yang susah. Ya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Dan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mengikut kemampuan kamu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah dan tiada yang menyukarkan hal agama melainkan dia akan dikalahkan. Maka Rasulullah menegur Muaz bin Jabal kerana dia solat isyak baca panjang. Dan ini memberi beban pada orang. Dan ini menjauhkan orang. Dan mungkin itu faktor orang tak nak datang solat berjemaah. Sebab bacaannya panjang. Maka kata Nabi SAW kepada Muaz, aina kunta? Kenapa kamu tak terfikir untuk baca ayat Sabbihisma rabbikal a'la wadduha izas sama'un fatarat? Kenapa kamu kalau solat isyak tak baca 3 surah ni je? Wa imma sabbihisma rabbikal a'la ataupun wadduha ataupun izas sama'un fatarat. Ini keringanan. Ya, kerana solat isyak ini kebiasaan orang dah nak tutup kehidupan dia. Dia nak tidur awal dah. Dia dah penat seharian dah. Jadi dia pun nak tidur awal. Dekat maghrib pun dah tunjuk petanda dia mengantuk. Jadi tak patutlah isyak baca panjang pula. Maka bacalah yang sederhana. Untuk mereka ini memudahkan kehidupan mereka. Maka perkataan afattanu anta ya Muaz, apakah kamu ingin mengundang fitnah dalam agama? Semua orang yang punya kepahaman agama perlu menghidangkan agama ini dengan cara yang paling santai, paling mudah. Tapi bukan memudahkan dengan maksud mengabaikan dawabit, mengabaikan prinsip-prinsipnya. Kekal pada asas, pada sawabitnya, pada benda yang tetap. Tapi cara hidangannya. Tuan-tuan, agama ni perlu ada satu cara persembahan. Kalau tuan-tuan tengok makan kat hotel dengan makan kat rumah, sama tak sama? Makanan tu lebih kurang je. Kadang-kadang hotel pun tak sedap. Tapi cara persembahan dia. Dia tak pinggang yang putih. Kita pinggang berkarat. Pinggang ada warna tu warna bukan warna pinggang tu, dia warna lain datang. Warna lumuk datang. Ni kat hotel, atas setengah tempat, pinggang dia, sudu dia berkilat. Jadi orang pun selera makan, walau tak sedap. Bayarlah mahal sikit, RM80. Ini makan kat kedai tertentu, bayar murah. Tapi dia sebut persembahan. Maka agama ini memerlukan cara persembahan. Agama ini dah indah sangat-sangat. Cantik sangat. Bagaimana kita mempersembahkan agama? Kepada mad'u, kepada orang yang kita dakwahkan, kepada orang yang kita perkenalkan, kepada orang yang kita nak bina kekuatan agama dia. Kita bina cara mudah. Kalau dia dah cinta, lepas tu dia pun tak kisah. Makan atas lantai pun okey. Itu tak ada masalah. Tapi persembahan yang pertama, dipersembahkan dengan cara yang paling menarik. Untuk menarik, mengingat, mendekatkan mereka pada agama. Ini 2 hadis tentang kelebihan surah Al-Infitar. Allah berfirman, Izas sama'un fatara wa izal kawakibun tathara. Apabila langit terbelah, dan ia sama dengan ayat surah Al-Muzammil yang kita bacakan sebelum ini, as-sama'u munfatirun bih, dan langit itu terbelah. Dan sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, hari di mana langit merekah dan terbelah. Dan sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, fa idzan syaqqatis sama' fakanat wardatan kaddihan, bila terbelahnya langit, ia seumpama bunga mawar merah yang berminyak. Ni kalau kita tengok langit ada gambaran putihnya, birunya. Kelak bila dia terbelah, tak ada, sebagaimana kita huraikan semalam, digulungkan, dilipatkan, maka ditanggalkan sebagaimana ditanggalkan kulit kambing dan bulu kambing, maka nampak merah. Merah. Kita bersama kita ni, buang kulit kita nampak merah. Dah tak ada kulit. Kambing kita buang kulit nampak merah. Langit, dia buang langit tadi, maka nampak merah. Dan Allah menggambarkan merahnya macam mana? Kata Allah, wardatan, seperti bunga ros merah. Contoh bunga ros merah dah merah. Allah sebut kaddihan, bunga ros merah yang berminyak.
Letak minyak tu dia jadikan dia lebih nampak merah. Macam kereta dah merah. Kalau dia di coating kilap, nampak lebih merah. Maka itu gambaran langit. Bila mana ia terbelah. Bila mana ia merekah. Bila mana ia digulungkan. Bila mana ia dihancurkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Naba yang kita bacakan sebelum ini. Wa futihatis sama' fakanat abwaba. Lalu terbukalah pintu langit lalu dibukalah langit seperti pintu-pintu. Yang langit tadi dihancur, dia merekah, dia berguguran, dia bertaburan, lalu dia bentuk pintu-pintu yang besar. Dia kerana rekahan-rekahan demi rekahan. Dan planet-planet mula berguguran. Ay tafarraqat. Selepas langit tadi dah terbelah, maka planet tu jatuh. Ini dia punya secara tertib. Bagaimana Allah menggambarkan bayan takhribil alam, gambaran kehancuran alam. Maka Allah menyebut secara tertib gambaran kehancuran alam, kemusnahan dunia ini, dan kita lihat fa innahu yulahadhu bitartib. Cuba lihat secara tertib yang Allah sebut. Fayubda, maka dimulakan ataupun fayabda awalan, mula-mula langit hancur. Langit itu umpama bumbung, kasaf langit. Lepas langit, maka berguguranlah planet-planet jatuh. Langit yang menampung planet-planet ini, langit dah hancur, maka planet pun habis. Maka berguguran jatuh, tasaqata wa antaharat. Kemudian lepas itu, dia pun jatuh di atas muka bumi ini, lalu menyebabkan air laut mula melimpah ruah. Jatuh semua, dan kawasan yang paling besar atas dunia ini ialah laut. Laut membentuk 2/3 dunia. Kita ada sedikit daratan. Dah jatuh semua, jatuh di atas, maka laut ini mula melimpah keluar. Dan cara laut itu melimpah keluar dengan cara mendidih, semuanya kita sebut semalam, sucirak, mendidih dan membakar. Maka laut ini melimpah. Lalu jadilah dia sebagai satu permukaan sahaja. Lalu kehancuran tadi, ni planet-planet yang jatuh dalam laut. Lalu membakar laut ini. Dengan kepanasan laut, kepanasan planet tadi. Kemudian daratannya pula diterbalikkan sehingga berada di bawahnya yang kita namakan kubur. Lalu tanah kubur di bawah naik ke atas sehingga dibangkitkan jenazah-jenazah atau dibangkitkan manusia-manusia semuanya. Di gambaran pertama, langit hancur, planet, kemudian lautan yang melimpah membentuk suatu keadaan saja. Dengan keadaan mendidihnya, membakarnya, kemudian bumi ini diterbalikkan dengan gempa dan sebagainya sehingga mayat mula dibangkitkan. Ini proses kebangkitannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, selepas menceritakannya, maka Allah menyebut apa yang berlaku. Selepas berlaku tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda hasyar. Ini tanda-tanda mahsyar. Langit habis, planet pun habis, laut pun dah habis. Maka waktunya kubur-kubur itu dibangkitkan di dalamnya. Yang menghuninya. Ini semua manusia dibangkitkan. Kan dunia dah hancur dan mereka pun bergerak menuju kepada mahsyar. Bergerak kepada padang perhitungan. Padang balasan. Mereka dihimpunkan semuanya. Yang awal dan akhirnya. Daripada yang mula sehinggalah yang kesudahannya. Seluruh makhluk dihimpunkan oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala meringkaskan apa kejadian bila dihimpunkan. Maka kata Allah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhara. Waktu itu semua manusia terfikir apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Wa ma akharat, dan apa yang mereka telah tinggalkan. Satu ialah mereka buat. Buat apa? Buat benda Allah larang. Kemudian mereka tinggalkan. Tinggal apa? Tinggal yang apa yang Allah suruh. Sebab kalau kita lihat perintah Allah sama ada buat atau jangan buat. Yang kita sebut perbuatan atau meninggalkan larangan. Maka ketika dibangkitkan, manusia mula ingat, sebagaimana kita sebut sebelum ini, Allah hilangkan sifat nyanyuk manusia untuk mengingati setiap perbuatan mereka. Mereka mengingati setiap perbuatan mereka sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Dan dikuatkan lagi dengan buku catatan yang ada di tangan mereka. Dikuatkan lagi dengan saksi-saksi yang merupakan anggota badan mereka. Bahkan langit dan bumi dan setiap yang meliputi mereka waktu hidup mereka. Kata kita kat dunia je nyanyuk, lupa. Kat sana tak ada orang lupa. Dia punya hebatnya goncangan, hebatnya kedahsyatan kiamat sehingga manusia ingat semula apa yang mereka buat.
dek ketakutan. Lalu mereka ingat apa yang mereka buat. Dan mereka ingat apa yang telah mereka tinggalkan daripada apa yang Allah perintahkan. Lalu kata Allah sesudah itu, ya ayyuhal insan. Ini seruan pada manusia. Allah gambarkan kedahsyatan kiamat. Dan Allah menggambarkan bagaimana akan berlakunya penyesalan manusia. Kemudian Allah seru kembali manusia. Manusia. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia semua. Baik, kenapa Allah sebut kata insan secara peribadi? Allah tak sebut ya ayyuhan nas. Manusia. Allah menyebut ya ayyuhal insan. Supaya kita menyedari kita akan bersendirian dalam hal ini. Setiap orang akan bersendirian. Walaupun kita sekarang ramai, kiri kanan nampak orang, satu hari nanti, tuan-tuan sekalian, kita akan merasakan kesendirian ini. Kita akan mula rasa kita bersendirian, tak ada orang pun sebelah kita. Disebut dalam hadis. Yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Adi bin Hatim. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, ma bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddamahu wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama baina yadayhi fatastakbirhu an-nar faman istata'a minkum an yattaqiya an-nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al." Maksudnya, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia akan menghadap Allah. Dan Allah akan bertutur dengannya. Tiada antaranya dan antara Allah itu penterjemah. Tak payah pakai penterjemah. Direct cakap. Semua orang akan bercakap dengan Allah. Lalu dia melihat di kanannya. Dan dia tidak melihat sesuatu pun. Melainkan kebaikan yang dibuat. Kalau ada yang baik, nampaklah kat kanan. وَيَنْظُرْ أَشْأَمَ مِنْ. Maka dia pun lihatlah di kirinya. Maka tak dilihat melainkan perbuatan yang dilakukan. Tengok kanan tak ada orang, ada amalan. Tengok kiri ada amalan, baik ke buruk dia tengok. Kita tak ada tengok kanan nampak mak kita. Tengok kiri nampak ayah, tak ada. Tak ada orang, cuma kita seorang. Kita dan amalan kita. Sebab itu jangan ada manusia yang merugikan kita untuk beramal. Walaupun dia pasangan kita, walau dia anak-anak kita. Jangan. Kadang-kadang kita akan berdiri sebagai seorang insan, seorang diri. Kita akan pandang kanan, tak ada benda lain melainkan amalan. Pandang kiri melainkan amalan. Lalu di hadapannya kata Nabi SAW adalah neraka. Cara kita berdiri depan Allah ni, Allah hadapkan kita depan tu neraka. Bayangkan tengok neraka. Yang merupakan amanah Allah yang paling keras pada manusia dan hamba. Ya Allah bercakapnya tanpa ada terjemah. Dia cuba mencari kekuatan dan pertolongan dengan memandang kanan kiri. Bagaimana gaya kita kat dunia kalau kita rasa susah kita pun tengok kanan. Takut-takut ada orang boleh kita jerit dan minta tolong. Pandang kiri. Takut-takut ada orang yang kita boleh jerit dan minta tolong. Rupanya di kanan cuma amalan, di kiri juga amalan. Maka dia berada dalam keadaan ketakutan di hadapannya neraka. Lalu kata Nabi SAW dalam memberi takbiran apa yang berlaku pada hari kiamat kelak. Kamu semua akan menghadap neraka. Kata Rasulullah, "Faman istata'a minkum an yattaqiyanna." Dan siapa sekarang di dunia mampu membentengi dirinya daripada neraka, walaupun dengan cara menderma sebelah kurma, maka lakukan. Allah Rasulullah nak beritahu antara persiapan, antara benteng kita menghadapi neraka. Moga Allah lindungi kita dan keturunan dan keluarga kita. Ialah sedekah. Bentengin dia sedekahlah walaupun sebelah biji kurma. Kita ada satu biji kurma, boleh belah dua pun tak apalah. Maksudnya jangan abaikan sedekah. Ia benteng terbaik kamu. Walau sikit. Jangan cerita tunggu kaya, tunggu gaji naik, tunggu dapat bonus. Tunggulah jualan laku banyak ni. Jangan. Sekarang. Siapa mampu buat sekarang. Walaupun sebelah biji kurma. Sedekah. Singgit-singgit lah, seposeng-seposeng lah. Kalau kita katakan sebagaimana tuan-tuan makan tiap-tiap hari, tuan-tuan kena belajar sedekah tiap-tiap hari. Dan dilebihkan pada hari-hari yang punya kemuliaan seperti hari Jumaat. Macam kita makanlah, makan. Kita ada hari-hari kita makan lebih besar, lebih banyak. Hari dapat gaji, makan banyak sikit. Hari kita senang hati, makan banyak sikit. Sama juga dalam kebaikan sedekah. Hari-hari di mana dia ada kemuliaan seperti hari Jumaat, seperti bulan Ramadan, seperti waktu tertentu, maka perbanyakkan. Jangan menggunakan alasan tunggu kaya. Jangan gunakan alasan tunggu senang, tunggu bonus, tunggu gaji. Jangan, malaikat tak tunggu gaji kita, nak cabut nyawa. Kita sekarang, tuan-tuan apa yang ada sekarang buat sekarang. Walaupun sebuku roti, walau sedikit, sebuku roti cukup. Walau sikit, kadang-kadang sebagai orang meniaga, kita nak sedekah tak ada duit. Sedekah lebih sikit barangan kita, maka sedekah. Lebih sikit.
Patut beri, kita katakan, ikan ni sekilo, bagilah sekilo 100 gram. Sikit sedekah. Kadang-kadang orang bayar hutang kita, sedikit sedekah. Hutang 100, tak apa, bayar RM90. Amalkan macam tu, sedikit sedekah. Kadang-kadang kita boleh jual dengan sekian harga, kita pun sedekah sikit, tak apalah, saya sedekah sikit. Maka itu adalah pahala kita. Maka itu amalan kita, walaupun saya katakan kita taklah. Jangan bersifirkan kaya, bonus, gaji. Itu tak ada dalam kesungguhan kita dalam buat baik. Kita nak buat bila? Sekarang. Sekarang. Bukan ada nilai tertentu yang Allah tetapkan. Tapi perbuatan itu. Perbuatan itu. Macam zikir juga. Perbuatan zikir itu. Tak boleh zikir banyak, zikirlah sikit-sikit. Tak apalah, asal zikir. Jangan membeku kelu lidah kita tanpa menyebut dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini gambarannya. Sebab itu Allah menyebut, ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Yang kedua, Allah menyebut perkataan insan supaya mereka menyadari mereka ini bersendirian, tak ada apa-apa. Bila kita sebut insan, kita tak ada apa-apa, seorang-seorang. Tadi kita sebut menyedarkan manusia, kita tak ada pertolongan apa-apa. Menggambarkan kefakiran kita. Insan, wahai manusia, wahai insan. Kan kalimah ni kalau sebut wahai insan, kita menyebutnya tanpa gelaran. Kita tak sebut wahai Datuk Seri, wahai Tun, wahai Datin Seri, wahai Encik, wahai Doktor, wahai Profesor, wahai Tuan Guru, tak ada. Wahai insan. Seorang panggil pada kita wahai insan. Apa yang tuan-tuan rasa? Isteri panggil pada kita, suami ni. Wahai insan, datanglah makan. Si suami rasa insan aku ni. Ataupun kalau suami panggil isteri dia, wahai insan, bangunlah tidur. Bila tidak disebut nama kita, disebut insan, kita tahu kita satu makhluk Allah yang tak ada apa-apa. Yang tak punya apa-apa. Yang menunggu belas kasihan Allah. Dan kita mendapat semua subsidi dari Allah. Kalau Allah sebut, apa sebab? Kenapa? Gharraka. Kamu dia terpedaya. Birabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu, yang menjauhkan kamu, yang menipu kamu sehingga kamu tak kena, tak ikut, tak taat, tak patuh pada Tuhan kamu. Birabbika. Pertama Allah sebut perkataan birabbika. Apa maksud birabbik? Yang menguruskan kamu. Itu perkataan Rabb. Sebagaimana kita sebut wanita yang uruskan rumah tangga dengan perkataan Rabbatul Bait. Suri rumah tangga. Sebagaimana kita sebut orang yang uruskan hartanya Rabbul Mal. Maka Allah sebut birabbika. Ini Tuhan yang uruskan kamu. Yang hidupkan kamu, yang matikan kamu, berrezeki kepada kamu. Yang menjadikan kamu bernafas, yang menentukan umur. Ini birabbika yang uruskan kamu. Itu bukan orang lain uruskan kita, Allah uruskan kita. Kalau Allah menyebut sifat pengurus ini, Al-Karim, pemurah. Bayangkan yang menguruskan kita sifatnya pemurah. Dan tidak ada benda yang paling kita suka kalau kita dapat orang pemurah. Tuan-tuan dapat bos pemurah, oh seronok, senang, tak nak berhenti kerja. Kita dapat suami pemurah, seronok dunia ni, luas dunia ni. Dapat isteri pemurah, seronok kita. Dapat kawan-kawan pemurah, seronok kita. Kerana tidak ada benda yang paling menenangkan manusia pada sifat baik dan sifat pemurah. Dan Allah menyebut sifat ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhanmu yang menguruskan kamu yang sifatnya pemurah, yang ciptakan kamu sekian-sekian. Dan Allah sebut sifat pemurah pertama Allah. Alladzi khalaqaka. Dia jadikan kamu. Apakah kita buat permohonan untuk tercipta di dunia? Tuan-tuan ada buat permohonan untuk ada di sini pada tahun sekian-sekian? Kita tidak pernah memohon untuk ada di sini. Tapi Allah dengan sifat pemurah mengadakan kita di sini. Tak ada seorang pun kelahiran, saat saya dah minta untuk saya dilahirkan. Tidak ada. Allah menyebut dahulu nikmat Allah, kebaikan Allah. Pertama ialah dalam masa al-khalq, ciptaan. Kemudian kata Allah, fasawwaka. Lalu Allah Ta'ala samakan kamu. Maksud sawwaka, mengindahkan kamu. Fizikal kamu, tangan kamu. Tak ada pun lebih panjang pada yang lain. Semuanya Allah atur baik, even jari jemari kita. Semuanya sawwaka, diindahkan. Fa'adalaka. Apa maksud adalaka? Dan menjadikan setiapnya punya fungsi tersendiri. Dengan kemampuan tersendiri. Contoh kaki kita melebar untuk kemampuan berjalan. Tangan yang punya jari jemari untuk kemampuan memegang. Sebab Allah cerita indahnya fizikal kita, Allah cerita fungsi yang sesuai. Lihat mata kita fungsinya. Melihat pada jarak yang menggembirakan kita. Sehingga kita mendengar pada jarak yang memberi faedah kepada kita.
Lihatlah mulut kita, gigi kita, bibir kita, lidah kita. Lihatlah segala-galanya punya fungsinya. Ini perkataan fa'adalah. Pertama fasawak, Allah sempurnakan, indahkan dia. Lawa kan? Lawa ni bukan kita nak lawa, Allah ciptakan kita lawa. Dan Allah jadikan lawa itu sifatnya adalah nisbi atau kita katakan subjektif dalam kebiasaan kita sebut, perkataan subjektif. Ni keindahan manusia, ada orang nampak lawa orang ni pada suaranya. Ada nampak lawa orang ni pada teks, pada fizikalnya. Ada yang melihat lawa orang ni pada sikapnya. Tetapi kita melihat cantik seseorang dengan pandangan yang berbeza. Akhirnya Allah pertemukan jodoh dengan pandangan itu. Kalau Allah jadikan kita melihat lawa dengan satu pandangan, nescaya kita berebut jodoh. Seorang tu je. Perang mati belaka. Tapi Allah jadikan setiap orang melihat dengan gambaran tertentu. Yang ni tengok perempuan ni, laki ni dengan bentuk yang dia sukai. Ni orang negro dia tengok yang hitam tu manis, macam anggur hitam. Yang orang Melayu pula dia tengok macam kunyit-kunyit tu lawa. Mana sekian-sekian, sawo matangnya misalnya. Yang ni pula, yang Cinanya tengok cara Cinanya. Yang India tengok cara Indianya. Melihat kecantikan untuk mengekalkan kaum. Kalau bangsa ini kekal. Dan kalau Allah jadikan keindahan cuma dalam satu pandangan, maka tak ada bangsa. Kenapa ada bangsa? Dan kenapa Allah jadikan kecenderungan bangsa melihat bangsanya yang lebih cantik dan lebih indah? Kalaupun dia tak lihat indah dari sudut, saya katakan, wajarnya dia melihat indah pada sudut bahasanya. Kita tengok, oh ni cakap-cakapan. Kena cakap cara Rusia tu kita nampak tak lawa. Oh Rusia dengar kita pula bercakap, macam bunyi itik, tak lawa juga. Kita dengar dia pula macam bunyi beruang, tak lawa juga. Dia sama, dia nak dengar sama. Jadi dalam kecenderungan bahasa, budaya, makanan, minuman, akhirnya nampak indah dia. Maka ini yang Allah pertama Allah sebut sawak. Yang kedua Allah sebut adalah. Adalah saya dah sebut tadi, setiap anggota badan punya fungsi. Semua ada fungsi. Tak ada satu pun tak ada fungsi. Tuan-tuan tengok dalam badan tuan-tuan. Setiap urat, setiap salur sarafnya, semuanya ada fungsi. Semuanya berperanan, berfaedah untuk kita. Kemudian Allah menunjuk, fi ayyi surati ma syaa rakkabat. Pada gambaran yang mana yang kita akan dibentuk. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah kehendak, bukan kita kehendak. Bukan saya kehendak jadi Melayu. Bukan orang ni kehendak jadi Cina. Bukan orang ni kehendak untuk jadi negro. Untuk jadi sekian-sekian orang. Allah yang tentukan. Gambaran surah itu Allah tentukan. Baik di sini bila Allah sebut magharraka birabbikal karim. Allah ni sifatnya baik. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan manusia bila orang baik dia pun ambil kesempatan. Kan kita pun setengah orang kata, Ustaz, saya takut jadi baik, takut orang ambil kesempatan. Tuan-tuan, manusia yang cuba mengambil kesempatan kepada orang baik, dia adalah orang yang bodoh. Apatah lagi mengambil kesempatan baiknya Allah pada dia. Dia orang yang bodoh. Oh, dia kata dia buat dosa, tak kena pun azab. Saya tak semayang, rezeki datang macam biasa. Kenapa kamu terpedaya? Si Tuhanmu itu pemurah. Walaupun kamu tak semayang, Allah pemurah. Tetapi Allah janjikan hukumannya. Dan orang pemurah, orang yang baik, bila sampai waktunya, kamu akan tahu kedahsyatan hukumannya. Sebab itu dikatakan, takutlah kamu kemarahan orang baik. Memang dia baik. Kita dapat seorang cikgu. Bising pun dia tak marah, tak buat kerja sekolah pun dia tak marah, dan lambat tak marah. Orang pun mula ambil kesempatan. Dia belum marah. Kan dia tahu belum waktu dia marah. Dia mungkin beri peluang lagi, tak apa. Ini kan baru first year, ini kan baru first month, bulan pertama, baru mula sesi sekolah. Atau ni akhir tahun tak apa. Yang ni tak bawa buku, yang ni baju tak masuk dalam, yang ni tak buat kerja sekolah, tak apa, tak apa. Lalu budak-budak yang bodoh ni ambil kesempatan. Cikgu kita tak apa dah. Dia lupa itu cikgu. Dia belum tunjuk taring dia. Sampai tunjuk taring dia, semua berdiri atas meja, kemudian pikul kursi. Itu paling teruklah kena hukuman tu. Atas meja, pikul kursi. Kalau nasib tak baik, pikul meja. Tuan-tuan, ini Allah yang baik, pemurah. Ya memang Allah tak hukum lagi. Kalau saya buat dosa, tuan-tuan buat dosa, tak turun bala terus, Allah tak turunkan bala kerana Allah Maha baik. Allah beri tempoh, Allah beri waktu, Allah beri peluang, Allah beri keinsafan, Allah kurniakan taubat. Tapi ingat bila sampai waktu, bila nyawa berada di halqum, dan bila kiamat sudah pun berlaku, ketika itu penyesalan yang tidak ada manfaatnya.
Sebab itu Allah kata, ma gharraka, apa yang kamu terpedaya sangat dengan Tuhan pemurah? Kamu bersikap bodoh. Mengambil konongnya nak mengambil kesempatan dengan Allah yang pemurah untuk buat segala perlanggaran, dan berkata tak apa, nanti Allah ampunkan kami. Tak apa, masuk neraka pun sekejap, nanti masuk syurga. Apa yang menjadikan kamu bercakap macam tu? Sebab kamu jahil tentang Allah. Kamu tak kenal Allah. Kerana pada sisi Allah ada waktu yang Allah tentukan. Macam kita rasa, saya rasa macam tak mati lah. Sebab apa? Dah jumpa doktor dah darah bagus, kolesterol tak ada, semua okey. Jangan terpedaya. Itu bukan janji Allah untuk kita panjang umur. Itu cuma cakap-cakap orang-orang yang bercakap pada ilmu zahir kesihatan. Akhir dia punya terpedaya, seronok, datang malaikat maut cabut nyawa dia. Tengah dia sihat. Jangan terpedaya. Orang kata sihat, kita pun rasa lambat lagi mati ni. Ni paling kurang lagi 20 tahun. Kita tengok cara hidup kita, gaya hidup kita, kita pun masuk coaching kesihatan. Ajar, ni jangan makan, tu jangan makan. Siap kali nak makan, ambil gambar, hantar pada Sifu. Sifu akan kata, oh ini kurang bagus, tukar. Seperti dia mengat Sifunya memegang nyawanya. Menentukan panjang dan pendek umurnya. Dia terpedaya kesehatannya. Bukan kita marah jaga kesihatan. Jangan terpedaya kesihatan. Kesihatan tak menjamin kita panjang umur. Walaupun itu usaha kita buat. Kerana umur telah dicatatkan oleh Allah pada waktunya. Akhir sampai waktu kita, meninggallah kita. Ini yang terpedaya, yang jaga sihat untuk beribadat, itulah ini terpedaya untuk tidak beribadat. Tak apa, kita sihat lagi, kita tak mati lagi. Lambat lagi, kawan-kawan ni mati sebab dia ambil gula lebih, ini ambil garang lebih. Semua lebih-lebih, sebab tu dia mati awal. Bini pun ambil lebih, tu mati awal. Kita tak, kita semua kurang, lambat mati. Itu kata kita. Sehingga sampai waktunya, rupanya ayat-ayat tadi membohongi kita. Kerana saya kata, di sisi Allah ada masanya. Bila sampai waktunya, siapa pun kita, hatta Fir'aun yang tak pernah sakit, akhir mati. Fir'aun yang dikelilingi bala tentera yang hebat, yang tidak pernah tercatat pada zamannya seumpama itu, akhir mati. Dan Fir'aun tak pernah berfikir dia akan mati pada waktu itu. Dia tak pernah terfikir. Dia cuma fikir nak matikan orang hari itu. Dia nak bunuh Musa. Nak bunuh semua pengikut Musa. Akhirnya matinya dia. Bayangkan dia tak pernah fikir dia mati. Dia cuma fikir macam mana nak matikan orang ni. Yang bernama Musa yang mengganggu kerajaannya. Kekuasaannya. Macam itulah kita. Kita kadang-kadang tak pernah fikir mati. Tak mati saya. Saya nak pergi ziarah orang nak mati. Tapi kita mati. Orang nak mati tu tak mati-mati. Tahu kahwin lagi pula nak mati. Begitu percaturan Allah. Supaya kita mengetahui tentang sunnatullah. Ini peraturan Allah. Jangan terpedaya dengan apa pun yang kita rasa kita selamat. Jangan terpedaya dengan apa pun kelembutan Allah pada kita. Seolah-olah macam kita rasa kita tak diazab. Kita jadi macam Yahudi kata, kami ni anak Allah, tak kena. Kami kekasih Allah, tak kena. Ini pedayaan yang palsu. Yang menyebabkan mereka jauh daripada ketaatan pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.